Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apa berlainankah solat orang makrifat dengan orang tak makrifat? Jikalau solat biasanya subuh 2 rakaat, orang makrifat ada tak sembahyang 4 rakaat subuh? Tak ada kan? Tak ada beza. Orang makrifat, orang syariat, orang tarikat sembahyang kalau 2 rakaat subuh, 2 lah. Kalau lah misalnya kata orang syariat subuhnya pukul berapa sini? 6, pukul 6, 5.30. Orang makrifat nak sembahyang pukul 4 pagi, subuh. Atau sembahyang pukul 9.30 subuh. Sama saja. Dari segi masa, tak ada berubahnya. Bagaimana sunnah dalam Quran, begitulah. Jangan pandai-pandai sembahyang subuh pukul 8.30. Tapi saya tahu yang bertanya tu bukan ini maksudnya. Tapi kalau ikut soalan, saya dah jawab dah. Dia tanya, apakah waktu orang syariat tu berbeza dengan orang hakikat? Saya dah jawab sama. Tapi saya tahu dia punya soalan lain. Tapi dia tak tanya yang lain tu, saya jawab lah. Dia tak tanya. Dia tanya berbeza, saya kata tak berbeza. Jangan pula sembahyang subuh 8.30, tak ada. Siapa yang bertanya? Kena tanya lain lah. Tapi tak apalah, kita benarkan soalan tambahan dia. Dalam parlimen pun benar ya soalan tambahan kan. Okey, soalan tambahan benar. Saya faham sebetulnya, tapi saya cuba-cuba. Ya baik, saya jawab juga. Macam ni, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ingat, tulis, rakam ya. Baik, kita kena faham. Sebab apa saya jawab? Kerana solat ini tiang agama. Kata fiqh, di dalam alam akhirat esok, yang pertama-tama ditanya itu solat. Dia tak tanya harta bini ke, umrah berapa kali, haji. Dia tak tanya. Pertama-tama ditanya solat. Apakah betul solat kamu? Jikalau betul, bahawa dia terperinci, dia memang kira dengan begitu detail Allah ini. Dia pun sebesar zarah dia kira. Tetapi jikalau tak betul solatnya, dia tak tanya dah yang lain. Ingat pesan saya, dia tutup bukunya. Tak payah cerita yang lain. Tak payah cerita yang lain. Aku tak nak dengar. Campak terus. Tapi jikalau betul solatnya, aku perincikan satu persatu. Apa kita sudah betul solatnya? Yang mana lalai dalam solat, buatlah sembahyang. Balik sekarang buat banyak baik. Balik sekarang buat. Tetapi ingat, barang siapa yang bersolat tanpa ingat kepada Allah, di mana tempat dia, saya malu nak sebut. Kuat-kuat sikit, di mana? Di neraka yang ketujuh. Ingat, di neraka yang ketujuh. Kenapa? Kerana kita tidak menyembah Allah. Kita menyembah selain daripada Allah. Apa tujuan amal ibadat? Ini hukum. Ini sembahyang. Cuba. Allah. Nak ingat Allah macam mana? Cuba. Bagi pendapat saya pada hari ini. Saya nak tumpang belajar. Yang kita sebut itu namanya. Allah itu nama. Kalau sekadar nama, cuba ambil radio kaset bawah sini. Pasang kaset. Boleh tak kaset tersebut nama Allah? Sampai habis bateri pun 3 hari 3 malam dia boleh sebut. Kita 5 minit dan 10 minit letih. Cuba bubuh kaset sini. Apa beza kaset dengan kita sebut? Kaset pun tak tahu, kita pun tak tahu apa beza. Jangan alpa benda-benda ini, ya. Jangan pada ringan benda-benda. Ini pokok pangkalnya. Panggil budak yang umur berapa tahun anak dari tadi? 10 tahun. Suruh sebut Allah. Cuba sebut Allah. Kuat-kuat. Allah. Apa beza dengan kita? Saya sebut Allah. Apa beza dengan dia? Cuba jawab. Apa beza? Baik, kita jawab ramah. Apa beza? Sama ke lain? Boleh muat ke tidak ni? Almari kecil tu baju banyak.
Macam mana tu? Nak lagi ke? Nak? Apa lagi? Tak, yang mengapa dah sifat yang ditimpan tadi, soalan yang ditimpan tadi apa? Itu tak habis lagi tu, itu last sekali. Apa lagi soalannya? Sifat kita. Sifat kita, apakah sifat kita? Sifat kita tidak ada lah. Allah sifat apa? Wujud sifat siapa? Sifat kita? Boleh tidak ada kita, yang melihat dia, dengar dia, wujud dia. Habis lagi apa? Kena payah benda ni. Mana yang dikatakan syariat Allah? Ha? Mana yang dikatakan syariat Allah? Syariat Allah. Siapa bertanya? Cuba uraikan. Apa pertanyaan itu? Saya baca dalam doa. Mana fadilah? Soalan kita dah. Baik. Kan tadi saya beritahu, saya ni cuba nak sembunyi-sembunyi. Tadi ada juga terungkit ya. Allah, saya saja nak sembunyikan. Baik. Kan saya beritahu tadi, sembahyang dengan perbuatan sembahyang lain, syariat dengan perbuatan syariat lain. Sembahyang tak ada orang tanya kan? Mari kita jawab hang tanya ni. Sembahyang dengan perbuatan sembahyang. Tak tanya perbuatan sembahyang, tak tanya sembahyang, tak usah ceritalah. Mari kita tanya syariat, mana perbuatan syariat? Baik. Perbuatan syariat ini, sebelum itu saya cerita bab sembahyang sikit. Ya, baru boleh rangkum dengan soalan ini. Sambung bab sembahyang tadi ya, solat ya. Solat ini rukunnya 13. Tadi kita belajar solat sebelum solat, dalam solat, sesudah solat, mai. Rukun sembahyang ada berapa? 13. Tak usah secara lah, tak usah ambil lah yang 13 ni, semua dah tahulah. Ya. Mari kita ambil hukumnya sembahyang. HUKUM, hukum sembahyang. Hukum solat. Ada 3. Rukun lain, hukum lain. Hukum sembahyang itu ada 3. Fi'li, qauli, qalbi. Fi'li, qauli, qalbi. Fi'li, kita sudah tahulah, perbuatan, tunduk, bangun, rukuk, semua tu fi'li, perbuatan dah tahu. Qauli, sebutan, bacaan dah tahu dah. Ya. Mana yang dikatakan hukum qalbi? Mana hukum qalbi? Barang siapa meninggalkan hukum, sah ke batal Ustaz? Kata tuan-tuan sembahyang, mana hukum qalbi? Tulis anda. Padam. Yang tu. Dah ceramah nak habis dah, tulis batang hitam. Ceramah lagi. Apa nak habis dia? Padam. Bulan depan ni. Bulan depan ni. Allah Allah. Depan tak tahulah. Itu tak tahu boleh ke tidak ya. Allah Akbar. Ini pun kena sekali dengan sekudai tu. Ya. Sebetulnya yang dicatat dalam internet tu yang tak tercatat lagi banyak. Ada setengah dia tak mau catat kan. Dalam internet tu pun yang penting-penting, yang tak penting tu yang tak nak diumumkan. Siang malam siang, Sabah, Sarawak, Brunei, Indonesia. Allah Akbar. Tak terlarat, tetapi apakan dayalah. Ya, demi kita nak semangat seorang orang pejuang agama Allah ini macam orang dulu. Sebelum kita ambil keselingan dia, masa zaman-zaman ayahanda kita dulu, baju selai sepinggang, pergi rumah ke rumah, itulah pakaiannya, mandi pakai balik basah, singgah di wakaf. Dia dulu ada kain lepas dia tahu, dia badut ke lepas, dia jemur baju dia tu selai dia, kering pakai balik, jalan rumah ke rumah. Tak ada orang bagi duit. Dia tak bagi duit. Jadi orang apa tak ada duit, tak dapat duit pun tinggal anak isteri demi nak kembangkan agama Allah, jiwa orang dulu. Begitulah mungkin terlekat pada saya ini, ya, mungkin sikit terdekat berkorban anak isteri,
korban masa, ya. Pergi ceramah ni, untung orang bagi duit, boleh buh minyak, orang tak bagi duit. Ya. Habis tayar kereta jauh pusing, beli hutang-hutang bayar. Nak beli tayar kereta, tak belikan. Tadi kata tak nak bunga kan, aksiden pula brek. Beli tayar. Tayar bukan murah, RM300 lebih satu. Kena minyak hitam tukar, rosak pula enjin, kena overhaul lah. Orang tidak ada pun bersimpati kepada ulama-ulama. Kalau pergi pasar malam boleh RM50, RM50 belanja. Tapi kalau ulama nak campak $10 pun tak ada. Berjalan ya. Saya pun tak ada duit. Hasil ini berapalah saya nak jual ini. Itu je dapat. Nak harap orang bagi. Jadi semangat awal dulu dah saya pakai. Keliling ke mana-mana orang rumah, orang panggil saya pergi, 2 orang panggil tu saya pergi. Kalau 2 orang pun dah tak kerja 2 orang lah. Kalau ramai-ramai lah. Ini nasib orang penceramah. Kecuali orang zaman sekarang masuk TV, berapa kena bayar, kita tak. Masuk TV tu pun lah, ya, sekali masuk pun dah suka dah saya. Kan ada gambar saya kan masuk TV kan. Jadi itulah nasib. Tak apa. Orang bagi alhamdulillah, tak boleh pun alhamdulillah. Ya. Baik. Pergi kepada mana tadi? Hukumnya qalbi. Mana hukum qalbi? Hukum qalbi anda tulis. Pertama, qasad. Nak sembahyang sangat kena ada itu qasad, ta'aruf, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat, tabdi. Ada 7 perkara. Ni. Pertama, qasad, ta'aruf, ta'yin. Tak janji bunyi lah nanda. Janji bunyi tak payah. Hantam saja. Hantam saja. Qasad, apa nama? Ihram. Bukan, mi'raj, munajat, tabdi. 7 hukum qalbi kita kena tahu sebelum kita mendirikan solat. Tadi apa tadi? Rukun pun kita tak tahu. Ya. Rukun apa tadi? Rukun sebelum fardu sebelum fardu pun tak tahu. Ini ke pula mana dia kata hukum qalbi? Qalbi dah 7. Tapi dah tanya satu je lah bagi tahu. Satu apa tadi? Lupa tadi. Syariat. Dia tanya satu je lah. Baik. Tapi tak apalah. Baik. Saya ambil ni ihsan lah. Saya ambil qasad. Qasad artinya menyatakan niat. Qasad artinya menyatakan niat. Mana niat? Yang kita sebut sahaja ke sembahyang maghrib 3 rakaat itu lafaz niat, belum niat. Bukan niat itu. Itu lafaznya niat. Sahaja ke sembahyang subuh 2 rakaat, itu lafaznya, bukan niat itu. Mu ingat ke tak tahu kamu nak pergi sembahyang subuh? Mu langkah tu turun rumah tu, aku tahu dah mu nak sembahyang subuh. Buat apa nak cerita balik ke aku? Mu ingat aku lupa ke? Mu ingat aku bodoh? Aku Allah ini maha ingatlah. Tak payah kau ingat-ingatkan aku. Yang buat 2 rakaat tu aku. Mu nak cerita balik pada aku ya? Mana niat? Itu lafaznya niat. Nak cerita zuhur 4 rakaat, mu ingat aku tak tahu? Sebelum mu melangkah tu, turun rumah tu, aku tahu dah mu nak sembahyang zuhur 4 rakaat. Mu nak cerita apa kat aku? Bermakna di sini, tuan-tuan, kita belum lagi berniat itu. Itu baru lafaznya niat. Baik, kau ada mulut. Kau tak ada mulut, nak lafaz niat macam mana? Apa arti niat? Tidurlah situ. Kau tak tanya, tak boleh lah. Tak acik. Nombor 2, ta'aruf. Ta'aruf ini menentukan yang mana sunat, yang mana wajib.
kita nak sembahyang ni kena tentukan dulu mana aku nak bawa kepada Allah. Mana? Apa? Apa yang sunat, apa yang wajib? Yang sunat ni ada tak apa, tak ada tak apa. Yang aku nak wajib mana? Yang sunat ada tak apa, tak ada tak apa. Sunat bukankah? Ustaz, yang wajib dia kena bawa. Ini sunatnya. Sunatnya sembahyang. Jikalau tak boleh berdiri, boleh tak duduk? Tetapi rukun sembahyang kata apa? Berdiri bukankah? Tak apa. Itu sunat. Ada tak apa. Kalau kamu tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk apa? Tak apa. Tak apa itu, tak apa itu. Kecil punya hal lah. Kalau orang kudu nak sembahyang berdiri macam mana? Boleh orang patah kaki sendiri. Tak apa. Never mind. Orang cakap orang putih ya. Tak apa. Okey, takbir. Masuk rukun kan? Pada orang pudung boleh tak angkat tangan? Tak apa. Tak apa ya. Tak boleh berdiri tak apa. Tak boleh angkat tangan tak apa. Tapi yang kalau boleh diri wajib diri. Kena wajib berdirilah. Tapi Boleh diri. tapi kena faham pula. Yang bagi kau berdiri tu boleh dengan kakimu ke dengan kaki aku? Yang boleh kau berdiri tu dengan makan nasi ke dengan aku, kudrat aku? Tak ada juga kita situ. Kita kata kita berdiri. Siapa yang bagi kau berdiri? Dirimu itu aku awal lagi dah berdiri dah. Kadang-kadang saya nampak ada orang solat mandu dah boleh diri, dah boleh duduk. Tak boleh lah. Kalau boleh berdiri, kena berdiri lah. Itu hukum syarak. Itu hukum fiqah. Kita tak boleh nak ubah hukum fiqah. Saya mengajar ni ilmu hakikatnya. Kalau yang boleh berdiri nak duduk, tak boleh. Jangan kita ada syariat baru. Kita belajar ilmu makrifat, tidak ada syariat baru. Jikalau berkuasa, berdiri. Kalau tak boleh berdiri, berkuat, barulah duduk. Ini segar, sihat macam ni nak duduk. Kenapa tak tidur tu? Nah, ala-ala duduk, tidur tu. Biar berdengkur. Tu baru solat betul. Dia nak tak ikut syariat dah. Jangan macam tu ya. Yang syariat kita bukan sunnah baru. Kita tetap ikut. Cuma kita belajar ilmu makrifat ini ilmu rasa hakikatnya. Berdiri kita terbuka dengan kita. Itu hakikatnya dah. Tapi bab tadi nak cerita bab apa tadi? Mana wajib, mana sunat? Mana yang wajib nak kita bawa kepada Allah? Yang kaki tangan ni benda sunat je. Kalau sakit nak berdiri macam mana? Baring tak apa. Itu sunat. Mana yang wajib yang kamu tak? Yang aku suruh buat itu syariat aku. Yang aku tak nak bagi kamu tinggal tu syariat aku. Syariat inilah yang wajib kamu bawa. Aku tak benar kamu tinggal syariat aku. Mana syariat Allah? Roh, itulah syariat aku. Kalau tidak ada roh, boleh tak kamu berdiri? Biar apa kamu berbaring? Kerana kamu ada roh. Roh itu yang aku nak membawa jumpa aku. Sebab apa? Sebab apa aku tak nak membawa kaki tangan? Ada tak kaki tangan pernah jumpa aku? Ada tak mata pernah melihat Allah? Ada tak telinga pernah mendengar Allah? Ada tidak? Tak ada. Macam mana kamu boleh datang jumpa aku? Kamu tak pernah jumpa aku. Siapa yang pernah jumpa Allah? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Allah bertanya kepada roh. Betul tidak? Jadi maknanya roh pernah mengenal Allah kan? Mari jumpa aku. Bakmu kenal aku. Ya kaki tangan ni ikut saja. Macam bayang je. Kalau roh pergi, dia pergi. Jadi yang aku nak kamu bawa tu syariat aku. Mana syariat aku? Roh itulah syariat aku. Ini syariat. Syariat itu roh itulah syariat aku. Yang aku tak pernah kamu tinggal. Aku tak nak kamu tinggal. Kalau tinggal tu matilah. Jadi syariat Allah itu roh lah syariat Allah. Jadi aku nak bawa roh lah datang berjumpa dengan aku. Kita panggil sembahyang qalbi. Sembahyang dengan roh. Bukan dengan kaki, bukan dengan mulut, bukan dengan tangan, bukan dengan mata. Aku nak kamu bersembahyang dengan qalbi. Bersembahyang dengan roh. Macam mana roh nak berdiri? Tak tanya. Tanya aja nak. Iya ke? Oh, tak ingat tu, tanya lagi sekali. Macam mana? Nak bersoal Allah kena jawab juga. Tak lepas juga. Ingat kelepah dah tadi. Baik macam ni nak bersolat dengan roh ya. Kita dah belajar hukum qalbi.
Rukun kolbi kita ambil pada ta'aruf tadi. Niat dah gagal dah, tak tanya, tak aci. Tak jawab. Tanya ukur ta'aruf ni menentukan, itu ta'yin pun tak tanya. Ta'yin tak tanya, tak jawab. Ta'aruf ni menentukan mana sunat, mana wajib. Jadi kita dah faham dah. Yang berdiri rukuk ini tak boleh rukuk, ya, rukuk dengan mata pun boleh. Dah faham dah. Bermaknanya kita yang disuruh tu bawa kalbu kita, kolbi kita, iaitu ruh. Macam mana nak sembahyang dengan kolbi? Macam mana nak sembahyang dengan ruh? Baik. Masa tuan-tuan tidur, mimpi kena kejar ke harimau. Betul tak tuan-tuan berlari? Terjun dalam sungai, lalu tuan-tuan menyelam, harimau tak nampak. Tak? Sembunyi dalam semuk dalam sungai tu dah. Betul tidak? Mimpinya. Baik. Berlari dengan apa, saya tanya? Ada tak pakai kaki berlari? Ada tidak? Betul tak tuan-tuan berlari? Betul tak berlari? Kadang-kadang tak letih tak? Berlari duduk terbaring, bini pun tak tahu. Tolong, kena tindih dihantu lah kena kan? Dihantu. Tolong. Bini sebelah tak dengar. Betul tak kamu memanggil? Pakai mulut ke? Pasal apa tak pakai mulut lah, tolong. Tadi berlari. Ada tak pakai kaki? Jadi sembahyang dengan kolbi ni, berdirilah dengan kaki kolbi, bertakbirlah dengan tangan kolbi, berlafaz dengan mulut kolbi. Dah kamu tak kenal kolbi, nak sembahyang berdiri dengan kolbi dia ke mana? Siapa itu kolbi? Kolbi itu kalbu. Siapa itu kalbu? Kalbu mukmin Baitullah. Kalbu itulah rumah Allah. Barang siapa pun nak menjejakkan kakinya ke dalam rumah aku, Allah, di situlah datanya sabar, di situlah datanya ikhlas. Pada siapa pernah jejak bertandang dalam rumah aku ada dalam situ. Kalbu mukmin Baitullah. Betul tak Ustaz? Kalbu mukmin adalah sebenar-benar rumah aku. Bersembahyanglah dalam rumah aku. Kamu tak perlu pakai kaki. Berlari pun kamu terjun sungai pun tak ada kaki kan dalam mimpi. Datanglah ke rumah Allah. Carilah kalbu mukmin. Itulah sebenar-benar rumah Allah. Rumah Allah yang tak pernah cicak berak. Rumah Allah yang tak pernah kena banjir. Rumah Allah yang tak pernah terbakar. Rumah Allah yang tak pernah rubuh. Rumah Allah yang hajatu aswaknya tak pernah dicuri oleh tentera Rom berpuluh-puluh tahun buat lari. Rumah Allah yang kuncinya tidak dipegang oleh Raja Arab. Rumah Allah kuncinya dipegang oleh aku sendiri, yang dijaga oleh aku sendiri. Tak payah pakai kelambu rumah aku, tak payah pakai simin rumah aku, tak payah pakai batu bata rumah aku. Mana rumah aku itu? Iaitulah rumah kalbu mukmin. Orang siapa pernah menjejakkan kakinya, kalau tak jejak pun lambai jauh-jauh pun tak apa dah. Nak tunjukkan bahawasanya, ya, barang siapa nak bersembahyang dengan kolbi, kena kolbi. Siapa kolbi? Kalbu. Siapa kalbu? Kalbu itulah rumah Allah. Dah pernah kita kenal rumah Allah? Tak usah cakap bab khusyuk sembahyang. Belum kamu bersolat. Bersolat mesti rumah aku. Bau khusyuk, bau zuk, bau tawaduk. Situ rumah Allah Subhanahu wa taala. Datangnya limpah zuk Allah. Orang siapa sembahyang di masjid Allah, di rumah Allah, Allah tak ada gambaran yang boleh dinilai. Rumah kita ada peti air, ada televisyen, ada aircon. Rumah Allah terlebih lagi ada. Nak sembahyang rumah Allah tak kenal kalbu dah. Tak tanya, habis. Apa lagi habis dah? Apakah maksud Muhammad ini? Dia tanya sembahyang dengan roh. Tak? Roh, Macam mana? tak aci dah tanya kemudian.